Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abi Mulaikah, beliau berkata, hampir-hampir dua orang yang terpilih yang baik binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar, apabila rombongan Bani Tamim mengunjungi Nabi SAW. Salah seorang daripada mereka mengisyaratkan kepada Aqra' bin Habis Al-Hanzali, yaitu saudara Bani Mujashir. Yang seorang lagi mengisyaratkan kepada yang lain. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Umar, sebenarnya engkau hanya mahu menyanggahiku. Umar pula berkata, aku tidak bermaksud menyanggahimu. Dengan itu naiklah atau meninggilah suara mereka berdua di hadapan Nabi SAW. Maka turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara-suara kamu melebihi suara Nabi, hingga kepada firman-Nya azim. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Ibnu Zubair mengatakan, fakana Umar ba'du, selepas itu Umar walam yadhkur dhalika an abihi, dan dia tidak menyebutkan ini daripada ayahnya, maksudnya Abu Bakar. Idza haddatha, yani walam yadhkur dhalika an abihi, yakni Abu Bakar itu jumlah mu'taridah, hak sambung kepada ayat sebelum tu, iaitu idza haddatha. Jadi hak asalnya kalau nak kira, fakana Umar ba'du idza haddatha Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Selepas itu Umar apabila berbicara ataupun bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu perkara, beliau akan bercakap dengan baginda seperti orang yang mahu berbisik. Lam yusmi'hu, dia tidak memperdengarkan ucapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kerana perlahan dia tidak memperdengarkan suaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yastafhimahu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dia apa? Begitu, yastafhimahu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah ummul mukminin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ketika sakitnya, suruhlah Abu Bakar biar dia menjadi imam kepada orang dalam sembahyangnya. Faqalat Aisyah berkata, saya berkata, sesungguhnya Abu Bakar apabila berdiri di tempatmu, dia tidak akan memperdengarkan, yakni bacaannya kepada orang, kerana tangisannya, kerana dia akan menangis. Suruhlah Umar biar dia menjadi imam. Faqala, tetapi Nabi SAW terus berkata, muru Abu Bakar, suruhlah Abu Bakar biar dia jadi imam kepada orang. Aisyah pula berkata, saya kata kepada Hafsah, engkaulah cakap, sesungguhnya Abu Bakar apabila berada di tempatmu, dia tidak akan memperdengarkan kepada orang, yakni bacaannya, kerana dia menangis, kerana dia akan menangis atau kerana tangisannya. Famur Umar, maka suruhlah Umar biar dia menjadi imam kepada orang. Fafa'alat Hafsah, Hafsah menurut kata Aisyah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya kamu ini benar-benar la antunna sawahibu Yusuf, seperti perempuan-perempuan yang menghadapi Yusuf, yakni Nabi Yusuf. Suruhlah Abu Bakar biar dia menjadi imam kepada orang. Ketika itu Hafsah berkata kepada Aisyah, ma kuntu li usiba minki khairan, aku sama sekali aku tidaklah akan mendapat apa-apa kebaikan daripadamu, yakni aku sama sekali tidak akan mendapat kebaikan kerana menurut katamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, Uwaimir pergi kepada Asim bin Adi, beliau berkata, apa katamu tentang seseorang yang mendapati ada seseorang lelaki bersama isterinya, adakah boleh dia membunuhnya? Kalau dia membunuhnya, kamu akan membunuhnya kerana membunuh orang itu, kamu akan membunuhnya pula. Salli ya Asim,
tolonglah tanya untukku wahai Asim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asim pun bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada soalan-soalan seperti itu, dan baginda mencela kerana mencela soalan-soalan seperti itu. Asim selepas itu Asim pulang atau kembali. Dia pun menceritakan kepadanya, yakni kepada Uwaimir, bahawa sesungguhnya Nabi SAW tidak suka kepada soalan-soalan seperti itu. Lantas Uwaimir berkata, demi Allah, aku pasti akan pergi. Aku pasti akan pergi kepada Nabi SAW. Maka Allah faja'a, dia pun pergilah. Ketika itu Allah telah pun menurunkan Al-Quran, yakni selepas pulangnya Asim. Nabi SAW terus berkata kepadanya, sesungguhnya Allah telah menurunkan Quran berhubung dengan kamu. Maka baginda memanggil kedua-dua mereka, yakni Uwaimir dan istrinya. Fataqaddama fatala'ana, maka kedua-duanya tampil ke hadapan untuk berli'an. Kemudian Uwaimir berkata, berdustalah saya terhadapnya wahai Rasulullah jika saya masih memegangnya. Maka dia pun menceraikannya. Terus dia menceraikannya, padahal Nabi SAW tidak pun menyuruhnya supaya bercerai dengan istrinya. Kemudiannya sunnah berlaku begitu, yakni berkenaan dengan dua orang yang berli'an, suami isteri yang berli'an. Nabi SAW bersabda, kamu lihatlah kepada istrinya itu, jika dia melahirkan anak yang merah warna kulitnya, qasiran, yang pendek, mithla wahara, macam anak cicak, fala urahu illa qad kadzaba, pada pendapatku tidak lain, dia berdusta semata-mata. Dia berdusta semata-mata, ataupun dia berdusta juga. Tetapi kalau istrinya melahirkan anak asham yang hitam warna kulitnya, a'yan, dan matanya luas, besar matanya, dha al-yatain, berisi punggungnya, fala ahsibu illa qad sadaqa 'alaiha, aku rasa memang dia benar dalam dakwaannya terhadap istrinya itu. Akhirnya istrinya melahirkan alal amril makruh, mengikut gambaran yang tidak disenangi yang telah diberikan oleh Nabi SAW tadi. Yani akhirnya perempuannya, istrinya itu melahirkan anak yang tidak baik lah, anak yang tidak baik, yani mengikut apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan maksud tidak baik. Yakni anak itu tidak merah, fa in ja'at bihi ahmara qasiran, tidak merah, pendek, dan seperti anak cicak itu tidak lagu itu. Tetapi dalam bentuk asham, a'yan, dha al-yatain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, beliau berkata, Malik bin Aus An-Nasri menceritakan kepadaku dan Muhammad bin Jubair bin Mut'im, yakni juga menceritakan kepadaku sebahagian daripada kisah ini. Fadakhaltu, lepas itu aku pergi menemui Malik. Aku bertanya dia. Faqala, maka dia menceritakan. Intalaqtu, dia Malik kata, aku pergi untuk menemui Umar. Tiba-tiba hajibnya, pengawalnya
Yarfa, yang bernama Yarfa, datang kepadanya lalu berkata, hal laka fi Uthman wa Abdurrahman wa Zubair wa Sa'ad? Adakah engkau mengizinkan Uthman, Abdurrahman, Zubair dan Sa'ad? Mereka meminta izin untuk bertemu denganmu. Umar berkata, boleh. Iyalah, biarkan, maknanya izinkan mereka. Mereka pun masuk dengan memberi salam dan duduk di hadapan Umar. Qala, selepas itu Yarfa pula berkata pula, hal laka fi Ali wa Abbas? Adakah engkau izinkan untuk Ali dan Abbas masuk? Mereka minta izin untuk masuk. Umar pun mengizinkan kepada mereka berdua. Abbas berkata, setelah masuk ke dalam, Abbas berkata, wahai Amirul Mukminin, putuskan kes di antara saya dengan si zalim ni, kata dia. Mereka pun saling kata mengata kepada satu sama lain. Faqala ar-rahd, golongan tadi, sahabat-sahabat tadi, iaitu Uthman, Abdurrahman, Zubair dan Sa'ad tadi pun berkata, Uthman dan sahabat-sahabatnya berkata, wahai Amirul Mukminin, putuskan kes mereka berdua ni, dan biarlah mereka ini puas hati terhadap satu sama lain. Faqala, Umar pun berkata, ittaidu, sabar, nanti sabar, kata dia. Anshudukum billah, aku mahu bertanya kamu dengan nama Allah yang dengan izinnya tegak langit dan bumi ini. Adakah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nurath ma tarakna sadaqah, kami tidak diwarisi apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Maksud beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kami itu Rasulullah kata. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan, dia kata gini ni, diri dia sendirilah, diri dia dan nabi-nabi lah. Qala ar-rahd, kumpulan sahabat tadi pun berkata, qad qala dhalik, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begitu. Umar pun menghadap pula kepada Ali dan Abbas lalu berkata, aku mahu bertanya kamu berdua dengan nama Allah, adakah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begitu? Qala na'am, mereka berdua berkata, iya. Qala Umar pun berkata, fa inni muhaddithukum an hadzal amr, aku akan ceritakan kepada kamu tentang perkara ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan kepada Rasulnya berhubung dengan harta ini dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun selainnya. Allah berfirman, apa-apa yang Allah berikan sebagai faid kepada Rasulnya daripada harta mereka, fama awjaftum alaihi min khail wala rikab. Begitulah seterusnya ayat seterusnya. Kamu tidak menggesa untuk mendapatnya itu kuda kamu dan unta-unta kamu, dan hingga ayat seterusnya. Fakanat hadhihi, harta ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demi Allah, walaupun begitu, dia tidaklah ambil untuk dirinya semata-mata dengan tidak memberikan apa-apa kepada kamu. Walasta'tharaha alaikum, tidak pula dikhususkan harta itu untuk dirinya dengan tidak memberikan kepada kamu langsung. Memang pun dia telah berikan kepada kamu daripada hasil harta itu, wabathaha fikum, dan membahagi-bahagikan di antara kamu, sehingga tinggal lagi daripada harta itu yang ada ini. Nabi SAW berbelanja untuk ahli keluarganya selama 1 tahun
Jadi menyediakan daripada harta tadi perbelanjaan untuk ahli keluarganya selama 1 tahun, untuk perbelanjaan 1 tahun. Kemudian dia mengambil ma baqiya, yang baki lagi, yang lebih daripada keperluannya itu, maka diletakkan sebagai harta Allah, harta umum. Begitulah Nabi SAW uruskan harta itu semasa hayatnya. Aku mahu bertanya kamu dengan nama Allah, adakah kamu tahu perkara ini? Mereka menjawab, ya, ya. Kemudian dia bertanya Ali pula dan Abbas, aku mahu bertanya kamu berdua dengan nama Allah, adakah kamu tahu perkara ini? Qala na'am. Mereka berdua juga berkata, ya. Kemudian Allah telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar berkata, ana waliyyu Rasulillah, aku adalah pengganti kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar mengambil harta itu dan diurusnya seperti mana yang pernah diurus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum hina idzin, kamu pun ada pada ketika itu. Fa aqbala ala Ali wa Abbas, sambil dia menghadap kepada Ali dan Abbas. Dia berkata, taz'uman, pada ketika itu kamu apa? Sambil dia menghadap kepada Ali, pada ketika itu kamu apa? Taz'umani, mendakwa Abu Bakar ni begini-begini dalam masalah harta. Padahal Allah lah yang maha mengetahui bahawa dia benar dalam keputusannya itu, dan baik, tepat keputusannya, betul-betul mengikut perkara, betul-betul mengikut kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar. Ketika itu aku pula berkata, aku pengganti Rasulullah dan Abu Bakar. Aku pun pegang harta itu selama 2 tahun. Aku uruskannya seperti mana yang diuruskan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian kamu berdua datang kepadaku. Aku sudah cakap kepada kamu berdua ala kalimatin wahidah, tentang perkara yang sama. Wa amrukuma jami', kedudukan kamu ni sama, serupa aja. Kedudukan kamu ni serupa. Engkau datang kepadaku, meminta kepadaku bahagianmu daripada ibni akhika, anak saudaramu. Ini dia kata kepada Abbas, pak saudara Nabi SAW. Dan dia ni pula datang kepadaku meminta dariku bahagian isterinya daripada ayahnya. Faqultu, aku pun kata, jika kamu mahu, aku boleh serahkan harta ini kepada kamu berdua. Ala anna alaikuma, hatta anna alaikuma, dengan syarat kamu berjanji bahawa janji Allah, kamu berjanji dengan nama Allah lah. Kamu berjanji dengan nama Allah, ahdallah wa mitsaqahu, mana berjanji dengan teguh dan dengan kukuh, iaitu dengan nama Allah, bahawa kamu akan menguruskan harta ini seperti mana yang telah diuruskan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dahulu, dan aku sendiri sebelum ini, semenjak aku dilantik. Qala ar-rahb, sahabat-sahabat, beberapa orang sahabat yang ada tu pun kata, na'am, betul lah, begitulah. Umar pun menghadap pula kepada Ali dan Abbas, lalu dia berkata, ansyudukuma billah, aku mahu bertanya kamu dengan nama Allah, adakah aku telah kembalikan, telah berikan harta itu kepada kamu berdua? Mereka menjawab, ya. Qala, Umar berkata, afatal tamisani minni qada'an ghaira dhalik, dah kalau begitu, apakah kamu nak cari keputusan yang lain lagi daripada itu?
keputusan yang lain daripada aku ni, hak lain daripada tu, demi Tuhan yang mana dengan izinnya tegak langit dan bumi ini, aku tidak akan dapat memutuskan tentang harta itu dengan keputusan selain daripada yang telah dilakukan sebelum ini sampai kiamat. Kalau kamu tak mampu nak menguruskan harta itu, kamu kembalikannya kepadaku, biar aku uruskan, kamu tak perlu bersusah payah lagi. Ana akfikumaha, biar aku uruskan harta itu, dan kamu berdua tak perlu bersusah payah lagi. Tak perlu fikir lagi tentang perkara ini. Baik, kita tengok ni. Kita ni masih lagi di dalam bab ma yukrahu min at-ta'ammuq wat-tanazu' wal-ghulu fi ad-din wal bid'ah. Termasuk di bawah bab tu lagi. Jadi di sini pernah berlaku. Nah, ayatnya balah-balah ni bertengkar ni tidak baik. Kalau orang yang memang tak baik, lagilah menghapuskan amalan dia. Kalau orang tu memang baik dah pun, dia akan mengurangkan kedudukannya, akan menjejaskan dia, boleh jadi akan membinasakan dia. Yang dari segi agama dia lah akan membinasakannya. Jadi seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni adalah orang yang terpilih, orang baik. Tapi kerana bertengkar, di sini dalam ni disebutkan hampir-hampir orang yang baik ni binasa. Mana binasa tu makna rosak agama dia. Bila ketika rombongan Banu Tamim pergi berjumpa dengan Nabi SAW, jadi nak pilih, dalam masalah nak pilih, hak ni ketua dia, siapa dia hak sepatut menjadi ketua. Jadi salah seorang daripada mereka ni, dia pilih Aqra' bin Habis. Dia kata Aqra' lah. Siapa dia ni? Umar ni yang dipilih. Yang seorang lagi iaitu Abu Bakar. Dia kata tak salah hak ni, iaitu namanya Qa'. Pilih Qa' lah moleknya. Jadi hak dua orang ni, hak mana hak patut jadi ketua? Hak ni kata hak ni, hak ni kata hak ni. Jadi bahar Abu Bakar pun kata, mu ni tak ada lain nampaknya, kira nak canggah aku ya. Kira tak siwi serupa dengan pendapat aku. Umar pun kata, tidak lagu tu, kata dia. Bukan maksud nak canggah mu, kata dia. Lepas tu jadi naik suara tinggi. Nabi SAW dah ada situ. Maka turun ayat, wahai orang-orang yang beriman. Sebenarnya turun ayat ni, nuzul ayat ini, kalau kita tengok dalam asbab nuzul banyak, bukan hak ni saja. Tapi ini takbir ulama mutaqaddimin tentang makna nuzul ni. Makna nuzul ni salah satunya dalam peristiwa ni. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat seterusnya itu. Dan jangan kamu perderahkan cakap dengan dia seperti mana kamu bercakap dengan orang-orang lain. Takut-takut nanti terhapus amalan kamu. Dengan perbuatan kamu seperti itu akan terhapus amalan kamu dalam keadaan kamunya tak sedar. Jangan lagu tu. Ibnu Abi Mulaikah berkata, yang meriwayatkan hadis ini, dia kata, qala Ibnu Zubair. Ibnu Zubair berkata, Ibnu Zubair itu maksudnya Abdullah bin Az-Zubair. Umar selepas itu, walam yadhkur dhalika an abihi, tetapi dia tidak sebut perkara ini daripada ayahnya. Jadi daripada ayahnya itu maksudnya Abu Bakar. Jadi disebutkan ayah, padahalnya bukan ayah, datuk dia. Sebab dia ni anak kepada Asma. Asma tu binti Abi Bakar. Mana Abu Bakar tu datuk lah. Zubair tu suami kepada Asma. Jadi Abdullah ni anak Asma. Jadi dia kata ayah dia. Dia tak sebut lagi ayah dia tu, hak ni.
Tapi dia cerita daripada dia sendirilah. Ni dia tak sebut lah. Apa ni? Tentang ayah dia ni, berhubung dengan perkara ni. Ni hak kemudian ni. Tapi dia katakan Ibnu Zubair kata, hak ni hak dia tahulah. Umarnya lepas pada tu, apabila kecek dengan Nabi SAW tentang apa-apa pun, macam orang basic, macam orang kohor lah kecek lepas pada tu. Sehingga tidak dengar Nabi SAW. Dia tanya, apa? Dia tanya, gitu. Pasal apa? Kohor kecek. Ini nak ceritanya, apa maksudnya? Mana tak boleh bertengkar, tak boleh bala. Kalau zaman Nabi SAW ada Quran kan, Quran itu tengah turun, Nabi SAW ada. Kalau kemudian Quran dan Sunnah tu lah, apabila ada Quran dan Sunnah, tak boleh nak bertengkar lagi. Maknanya gitu, kena rujuk kepada Quran dan Sunnah. Kalau zaman Nabi apa duduk bahas lagu ni, hak sebenarnya tanyalah Nabi SAW lagu mana. Ni duduk bahas sama sendiri. Gitu. Mana tak molek lah bertengkar tu. Kita ada tempat rujuk. Tempat rujuk kita tu jelas Quran dan Sunnah. Jadi kita balik situlah. Kalau tidak termasuk dalam tanazu' yang mazmum, yang tercela. Bertengkar ni, orang panggil menegakkan benda yang basah. Tak ada guna lagu tu. Jadi pengajarannya di sini, tengok pada tu, apabila diancam, apabila ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sahabat ni pun menunggu. Mana tunggulah, mana tak ada lagi lah berlaku yang seumpama ini. Seterusnya riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin, dia kata Rasulullah SAW pada ketika sakit. Hak ni maksudnya sakit nak mati. Sakit yang lalu membawa kepada Nabi SAW wafat. Sebelum pada tu pun beberapa kali dah Nabi SAW kalau dia tak ada, dia suruh Abu Bakar lah yang jadi ganti dia untuk sembahyang. Hak ni cerita saat akhir. Dia kata suruh Abu Bakar biar dia jadi tu imam kepada orang. Aisyah kata Abu Bakar ni kalau dia berada di tempatmu, yani kalau dia ganti kau sembahyang, dia tidak akan memperdengarkan kepada orang bacaannya kerana tangisannya. Itu Abu Bakar. Kalau kita kata sokmo ke Abu Bakar ni jeriknya, kalau mengaji Quran baca dalam sembahyang, tidak. Hak dulu, hak ganti dulu tak ada jerik pun. Hak ni Abu Bakar ni dia tahu dah lah tu, sedih lah tu. Bila Nabi SAW suruh dia ganti tu tak, mana Nabi SAW ni isyarat tak lama dah lah dia tu, dan dia lah yang akan jadi gantinya, khalifah gitu. Tak lama lah Nabi SAW nak mati. Hak tu ya dia sedih tu. Tak boleh nak duduk tempat Nabi seolah-olahnya akan datang. Tak ada lah Nabi duduk situ. Dan berapa banyak rahmat dan limpah kurnia Allah SWT tu diterima oleh sahabat pada ketika ada Nabi SAW. Tak ada lah tu. Tu ya dia sedihnya. Suruhlah Umar, kata Aisyah. Jadi mana Aisyah ni, kita kata anak juruh. Tidak jenis menonjolkan diri, tidak jenis membesarkan diri. Walaupun diri sendiri ayah tak saya tonjolkan. Takut-takut orang dapat dia ni lebih, dia ni lebih, dia ni istimewa, sama-sama lagu tu. Jadi dia suruh orang lain lah, suruh Umar. Di satu pihak, di satu pihak dia tahu dah ayah dia ni lagu tu, dan lagu tu pun dia tahu sebab apa, dia sendiri pun tahu dah. Aisyah tu dia suruh Umar. Umar tu pun maknanya tidak kurang juga orangnya. Di sini isyarat kepada zaman sahabat lagi duduk tahu. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu orangnya. Memang tertib jadi kemudian jadi khalifah tu betul dah. Memang lagu tu. Sahabat-sahabat pun tahu. Kalau tidak Abu Bakar, Umar, dia pergi situ. Jadi suruh Umar. Dan ini sebagai merendah diri, tidak menunjukkan diri dan ayah dia. Jadi dia kata gitu. Suruh Umar. Nabi SAW pun kata suruh Abu Bakar lah, biar dia jadi tu imam. Aisyah kata aku pun payah lah, kata kepada Hafsah. Hafsah tu anak Umar, kamulah kata royak ke Nabi tu, royak. Abu Bakar ni kalau dia akan berdiri ataupun berada di tempatmu,
dia tidak akan mendengarkan kepada orang bacaan. Mana kok tak boleh baca lah, jerit. Suruh Umar lah. Dia suruh Hafsah. Dia tak royak sendiri dah kepada Nabi. Dia suruh Hafsah. Hafsah pun kata gitulah ke Nabi. Bila kata gitu, Nabi SAW berkata, betul-betul lah kamu ni sebuah perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf dulu. Di zaman Nabi Yusuf dulu. Suruh Abu Bakar lah. Suruh Abu Bakar. Jadi hak ni kita sudah berapa kali dah jumpa. Ada ni berapa kali dah jumpa. Jadi nak ayatnya, kamu ni seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Lagu mana perempuan tu kata kan? Perempuan tu kata. Dia kata Imra'atul Aziz tu. Isteri pembesar Mesir tu. Dia kata apalah, aib lah. Budak rumah dia tu dia jadi kira nak dia. Dia kata. Budak rumah dia tu dia nak dia. Tak patutlah. Abang saya ni macam anak lah, gitulah kira. Macam-macam lah kata. Apa ya gitu. Jadi kecoh dah orang tahu belakang. Padahalnya kalau boleh ke dia pun kena juga. Mana dia kata gitu tu sedap sangat. Kalau dia boleh jadi lebih lagi daripada tu. Boleh jadi lebih lagi daripada tu. Dari segitulah, dari segitu. Serupa dengan perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Maknanya sini Nabi SAW nak ayat, baik Hafsah ataupun Aisyah, masing-masingnya mereka berasa bangga. Lebih kalau Nabi SAW pilih ayah dia tu. Tapi wa'lalak taksir. Wa'lalak taksir dia kata. Tapi apabila Nabi SAW kata gitu kan, tidak makna lebih tu ayah kita. Memanglah lebih, tapi tak saya tunjuk. Sebenarnya nak sangat. Supaya perempuan zaman Nabi Yusuf tu lah, dia kata macam dia tu tak apa tak sih, dia tu tidak terpengaruh dengan kecantikan Yusuf tu. Padahal kalau ke dia pun lebih lagi. Gitu. Hak ni pun lagu tu juga, Hafsah tu pun berasa bangga juga. Kalau Nabi SAW bila dia sebut gitu, tak apalah ayah kamu. Misalnya Umar lah, dia pun bangga juga. Tapi Nabi SAW tidak gitu. Suruh Abu Bakar semacam. Maknanya hak Nabi SAW suruh ni, bila dia suruh lagu tu lah kita kena buat. Tak usah duduk takwil-takwil lagi. Tak usah duduk takwil-takwil lagi kok tu kok ni. Walaupun nampak ada keuntungan ataupun kebaikan, ataupun nampak kita ni merendah diri kau gapo kau, tak perlu. Hak Nabi SAW kata tu, suruh tu, hak tu lah hak molek. Tak usah duduk takwil-takwil. Tak usah duduk kata hak tu dia, kita di lagu lain. Tak usah duduk kata lagu tu. Dia suruh ajar lagu tu lah. Dia macam baru ni kan kita sudah bicara, kalau dia larang sambung puasa, tak usah sambung. Kita tak usah kata dia lain. Setara dia tu pun sambung puasa. Jadi kita sepatutnya lebih-lebih lagi, tak boleh kata lagu tu. Jadi dia ambil dunia, dia simpan perbelanjaan untuk isteri dia untuk 1 tahun. Dia tak apa, dia tidak terikat dengan dunia. Kita tak boleh lagu tu. Jadi kita ni kena putus dengan dunia. Misalnya putus dengan dunia. Soalannya Nabi ajar tu tak boleh nak ikut molek lah kita. Sebab kita boleh jadi tergantung, terikat hati kita dengan dunia pula. Dia tak apa. Kalau dia simpan untuk setahun pun, tu dia kata setahun. Ada dalam riwayat yang lain kata 2 tahun pun ada. Kalau 10 tahun pun tak apa, dia simpan. Muka Nabi. Kita tak boleh kata lagu tu. Dan Nabi SAW ajar kita lagu tu lah. Tak usah kita kata lagu lain. Begitu juga orang lain-lain kan. Misalnya Nabi SAW ajar suruh nikah, jangan kita kata tak nikah payah, menikah gitu gini, jangan. Lagu tu molek, hak tu molek. Gitu. Tak boleh kita kata dia tak apa, dia tidak terpedaya dengan dunia. Kita bini 9 pun tak apa dia. Kita tak boleh. Hak tu yang jadi bid'ah, jadi macam-macam, melampau dalam agama tu. Kerana benda-benda macam ni lah, dia kira Nabi lain, kita lain. Mana tak boleh. Bila dia suruh lagu tu. Bila dia kata molek, lagu tu lah molek. Untuk kita tak boleh kita takwil-takwil. Hak tu maksud sini naknya. Dan ini semacam pertengkaran juga ni. Orang duduk sakit-sakit, kan mari kata gini, orang suruh dah lagu tu.
Lepas tu mari pula ke lagu ni, menyusah saja. Tu tak sel lah lagu tu. Mana bila dia suruh gitu tu memang kehendak Allah dan nak gitu. Dan kehendak Allah itu berlaku. Selepas Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar lah sama-samanya jadi tu imannya sebab dia jadi khalifah. Dan dia jadi khalifah. Jadi Hafsah pun nak marah lah kepada Aisyah. Dia kata aku tak ada dapat apa-apa kebaikan. Kata turut eremu, kata dia. Turut eremu. Kata gitu Nabi SAW pula marah. Tak dapat apa-apa. Maknanya setara saat ni je tu Imam Bukhari buat masuk sini. Itu maknanya tolak tu, bagi tolak, tanazuk. Tanazuk tu maknanya bagi tolak lah. Ni tolak ni, ni tolak ni, tak molek dah. Sebab kalau agama ni kita tak boleh bagi tolak. Tak boleh bagi tolak Allah kelebihan. Allah kau kelebihan. Jangan kita mengutamakan orang. Jangan kita mengutamakan orang. Baik untuk kita lah. Tak usah mengutamakan orang. Kalau dunia tak apa. Dunia misalnya orang ni kita nak beratur. Dia nampak gaduh. Kita pergi ke dia dulu, tak apalah. Dia ambil tiket kau gapo kau. Tapi kalau bab semaya, misalnya kita duduk sah pertama, dia mari, awaklah duduk sah. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Bab agama tak boleh bertolak-tolak. Bahkan hak molek hak tu gitu pakai hak tu gitu. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ni pun kita sudah jumpa dah cerita Uwaimir ini. Dia pergi berjumpa dengan Asim bin Adi, ketua dia lah. Dia pun kata lagu mana kalau seseorang itu mendapati ada seseorang yang lain duduk berjahat lah, kita kata, dengan isterinya. Bagaimana kalau dia bunuh, orang bunuh dia balik, bukan dia bunuh orang. Lagu tu jadi tapi nak tengok tak sanggup, nak marah. Lagu mana? Tolong tanya kata dia, Rasulullah tu lagu mana kalau sekiranya ada gitu. Nabi SAW tak kena soalan-soalan yang sama itu. Kalau boleh, maknanya Nabi SAW ni perkara-perkara, bukan makna tak secara kemaksiat, tak secegah maksiat dah. Hak perkara-perkara hak sulit-sulit tu tak sah. Sebab benda-benda ni kan akan melibatkan, akan membawa kepada hukuman had. Hukuman had ni Nabi SAW cara dia, kalau orang pergi royak ke dia pun dia paling tak secara, dia tak se kalau boleh dihindarkan. Itu dia. Jangan timbulkan benda ni. Kalau boleh sembunyikan. Boleh baiki lah. Cara kita sendiri. Ataupun senyap-senyap cerahlah. Gitulah kalau payah agak. Kalau tak boleh. Ataupun kalau boleh baiki. Sebab apa? Ini akan membawa kepada had. Artinya pelaksanaan had ini, hukuman had ini, kalau kita tengok dari segi cara dia tu, tabiat dia tu, dia memang akhir sekali. Dia tidak boleh selalu gaduh, tak boleh. Dia kena banyak perkara dulu, persiapkan hak lain. Barulah hak tu peringkat akhir. Nabi SAW tak suka soalan seumpama itu. Uwaimir pun kata, lagu tu biar aku sendiri lagi, aku nak pergi juga ke mana-mana, kata dia. Dia pergi. Ketika pergi tu Quran turun dah. Lepas pada Asim pergi rakyatkan tanya Nabi tu, Al-Quran turun. Itulah ayat li'an. Ayat li'an. Nabi SAW pun kata, Allah telah menurunkan tentang kamu. Jadi dia rayaknya, ni cerita pendek dulu, ada dah kita jumpa dah dalam Bukhari ni juga. Dia rayak hak berlaku tu saya dirilah, bukan cerita Nabi SAW kadang-kadang tak boleh buat andaian saja. Buat kalau gini, kalau benda tu tak berlaku. Jadi dia ni bukan berlaku kepada dia sendiri, dia tak puas hati. Jadi dia kira benda ni berlaku kepada saya. Mana Nabi SAW kata ayat turun dah, kata dia. Nabi SAW baca ayat tu, ayat li'an. Nabi SAW pun panggil. Lepas pada itulah pula, lepas pada tu panggil, dalam majlis yang lain panggil, dia dengan bini dia panggil. Jadi sahabat-sahabat lain pun ada lah. Mereka pun berli'an lah. Berli'an lah. Kemudian Uwaimir berkata, kadzabtu 'alaiha.
Aku berdusta terhadapnya wahai Rasulullah. Kalau saya masih duk pegang dia sebagai bini kan, saya tak sihir. Dia pun cerah. Nabi tak suruh pun dia cerah. Ni kita sudah bincang panjang dah. Masalah li'an dia jadi putus sendiri, kau kena cerah suku kau tu dalam bab cerah. Tidak nak bincang dah situ. Sini ni mana bab tu. Lepas tu sunnah berlaku begitulah. Jadi sunnah berlaku berhubung dengan orang yang berli'an ni lagu mana? Maknanya kena cerah situ kan. Setengah ulama kata kena cerah situ, setengah ulama kata tak, putus dengan sendiri. Ini dari segi bahasa tu panjang lah. Waktu dalam bab talak lah, dalam bab cerah. Jadi hak nak sininya kau dia, Nabi SAW tak suka kalau benda ni dijadi bahan perdebatan, perbincangan terbuka dalam majlis gitu. Kalau betul-betul tidak berlaku, kalau berlaku betul, itu pun kalau boleh jangan dibawakan kes itu kepada pemerintah. Kalau boleh selesaikan dengan cara lain, itu lagi baik. Tapi kalau sampai juga, maka lagu mana nak berlaku? Sedangkan saksi tidak ada. Dia ada cara li'an, orang panggil cara li'an. Itulah hak naknya. Tapi kalau duduk bertengkar dengan tak tutup pasal, tidak mengikut panduan, hak tu tak sih. Duduk bala. Hak ni kata marah hak tu, bertetak situ pula, gocoh pula dengan hak sekali dengan bini dia. Hak tu tak boleh. Dia kena selesaikan dengan cara yang betul. Mana sampai ke peringkat li'an, ni ada saluran dia, ada cara. Hak tu hendaknya. Kalau tidak, tak kena, tak sah lah lagu tu. Itu dilarang. Bertengkar, berkelahi, balah kerana perkara seperti ini. Seseolahnya kita ni tidak ada panduan. Kita ada panduan. Jadi panduannya hak dia nak ayat sini kepada dia. Hak kita kena pegang teguhnya. Balik kepada bab besar, iaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran rakyat dah ni ada li'an kalau nak pergi cara ni. Dan Nabi SAW pun kata, tengok bini dia masing-masing belian, mana tidak mengakulah. Bini tu tidak mengaku. Jadi yang suami tu dakwa kata dia ni memang berzina, bini tidak mengaku, mengandung. Jadi anak ni nak jadi anak siapa? Anak dia seorang lah. Kalau lekat untuk satu orang tu, itulah. Walaupun mana lelaki tu dua orang, dia seorang je hak jadi anak. Nabi SAW kata, tengok, kalau anak dia tu lahir dalam keadaan, dalam rupa merah warna kulitnya, pendek, serupa anak cicak, merah kan anak cicak tu kan, kulit dia tu merah, lagu tu. Fala urahu illa qad kadzaba. Aku fikir tak lain, dia ni berdusta. Mana Uwaimir ni tak betul. Tak betul. Aku fikir dia tak betul. Mana hak tu serupa dengan dia. Tapi kalau anak tu lahir asham, hitam, a'yan, mata dia besar, luah lah, dha al-yatain. Dha al-yatain ada punggung. Ada punggung tu maksudnya berisi punggung. Aku fikir dia memang benar dalam tuduhannya terhadap isterinya. Mana ni bukan anak dia. Sebab Uwaimir ni rupa dia lagu tulah merah, rendah, apa nama ni, merah rendah. Jadi lepas pada tu memang anak tu tidak lagu tu. Mana serupa dengan orang lain lah, tidak serupa dengan apa ni, Uwaimir itu. Tapi Nabi SAW tidak hukum. Ni nak ayat ni kaedah hukum lah ni. Mana hukum Islam ni, dia mengaku had untuk dilaksanakan had itu, mengaku ataupun ada saksi cukup. Semata-mata suami tuduh tak boleh. Paling tinggi li'an. Kalau perempuan itu tak mengaku, tidak boleh dilaksanakan hukum had ke atasnya. Ni dalil. Padahal kita kata Nabi SAW nak kata gini ni, kira-kira je dia tahu tu. Allah SWT beritahu tu. Nak ayatnya Nabi SAW nak ajar kepada kita dalam bab hukum ni tak boleh kalau kita tahu. Misalnya kita kata sekarang ni ada ujian DNA, boleh tahu hak ni memang lebih terang lagi daripada hak ni.
daripada hak serupa ni lah, tak serupa dengan ayah dia ke apa. Lebih terang lagi, mana boleh cek memang betul-betul bukan anak dia, anak orang lain. Tak boleh juga. Nak hukum had itu tak boleh. Hukum had hanya sabit dengan mengaku ataupun dengan ada saksi. Ada saksi. Jadi semata-mata sokongan hak tadi, ujian DNA ke ataupun ilmu firasat ke, ilmu qiyafah ke, tengok kaki ni tidak serupa dia ni, ahli ilmu qiyafah tengok tangan ni, tak. Orang lain tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Nah, al-waladu lil firash. Itu kaedahnya. Anak ialah kepunyaan tuan punya firash. Kecuali kalau dia tidak mengaku ini bukan anak dia. Kalau kata bukan anak dia, kena belian. Belian itu putus. Hubungan suami isteri. Dan putus itu jadi apa ni? Bainunah kubra. Mana tak boleh menikah sampai bila-bila tu. Dua tu. Tak boleh menikah sampai bila-bila tu. Bukan talak raj'i, tapi talak bain. Bain pula bainunah kubra, bukan bainunah sughra. Kalau bainunah sughra tu boleh lagi menikah. Ni tak boleh. Itulah. Dan anak tu kalau dia tidak mengaku, tidak ben dia. Kalau dia yakin dengan kita kata ujian sekarang ni, lepas pada tu dia apa yakin ini tidak anak dia, ya gitu je lah. Tapi nak hukum, nak melaksanakan hukuman had zina ke atas isteri dia, nak maknanya nak rejam, tak boleh. Tak boleh. Gitu ya, sekatu. Ini dia nak ceritanya. Hadis ni cukup penting. Mana Nabi SAW rakyat gini tu, rupa tu, kira-kiranya dia tahu berdasarkan wahyu lah tu. Mana tahu jelas tengok tu, tak ada lebih terang daripada wahyu ni. Tersudut ayat apa ni, DNA ke apa nama ni, kiafah ke gapo ke, tak boleh lebih daripada wahyu. Setara hak dapat wahyu, Nabi SAW tidak laksanakan hukuman itu. Maknanya hukuman hak tak boleh. Kalau dia awak senyap, dia tidak cerah, dia tidak beli, dia duduk sekali dengan bini dia, dia tegur bini dia, bini dia pun berubah, gitu. Al-waladu lil firash, bin dia semacam, sebab dia suami yang sah. Kecuali kalau dia tak sah, putus dan dia tidak mengaku anak, itu lain cerita. Pas bin sama dia, bin Abdullah lah kita kata, hamba Allah lah. Bukan Abdullah ayah Nabi. No, bapa ayah Nabi pula. Abdullah kita kata, bin Abdullah. Abdullah tu hamba Allah lah. Dah tak mengaku. Kalau dia mengaku dia tu ayah dia, lagu mana pula? Kalau nak kira dalam Islam ni, kalau berzina pun anak tu anak dia. Kalau nak kira, kalau dia mengaku bin dia dari segi bin tu. Apabila dia mengaku. Tapi kalau tidak mengaku, kira-kiranya hak mudahnya bin Abdullah lah. Sebab apa? Berapa banyak di zaman sahabat dulu, hak hasil perzinaan sahabat tu bin ayah dia, dengan cara zina, bin ayah dia lah. Hak sebelum turunnya hukum zina gapo ni, hak gapo ni, Nabi SAW terima gitu. Misalnya Ziyad bin Abi Sufyan. Dulu orang kata Ziyad bin Abi, tak tahu lagi. Ziyad bin Abi Sufyan. Lepas pada tu Hafsah sendiri pun bersaksi bahawa memang betul, ayah dia pernah bergaul. Itu secara tidak halal semasa jahiliah, zina lah. Bukan secara kahwin tak, anak zina. Tapi perzinaan ni memang umum di zaman jahiliah. Anak tu dia anggap sebagai anak dia. Jadi Ziyad bin Abi Sufyan, sahabat-sahabat terima. Dia tidak kata Ziyad bin Abdullah, dah tahu. Kalau tak tahu tu, ya bolehlah kita kata bin Abdullah. Lepas pada tu, ini riwayat daripada Jubair bin Mut'im. Ini hak cerita. Ni pun kita sudah jumpa beberapa kali dari Imam Bukhari, buat mari dalam kitab dia ni. Hak cerita Sayyidina Ali dengan Abbas pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar. Jadi sana kita sudah terjemah dah.
Jadi hak cerita apa dia? Orang Syiah dia kata ini salah satu hadis maudhu' dalam Bukhari. Bukhari reka ataupun orang ahli sunnah reka ni nak memburuk-burukkan siapa? Ali. Merendah-rendahkan Ali. Jadi Ali ni duduk balah kena harta ni. Kata dia duduk nak berebut harta ni. Jadi adakah benda sabah Ali tu lagu tu? Dia kata. Yang keduanya sini, adakah patut ni Abbas ni kata kepada anak dara dia ni zalim? Iqdi baini wa baina zalim, putuskan dia kes aku dengan si zalim ni, kata dia. Maknanya Ali ni zalim ke? Dia kata itu tak benar sabah, kata dia. Dan sebab itulah dia kata Abbas ni, orang Syiah dia kata Abbas ni nyayuk, orang tua nyayuk, kata dia. Ini hak dalam Bukhari. Kalau dalam Muslim lagi dahsyat lagi kata-kata tu. Ni kita tengok dalam hasyiah ni. Nombor 6, iqdi baini wa baina zalim wa innama jaza lil Abbas mithlu hadzal qaul. Apa yang Abbas ni boleh kata benda lagu ni sebab Ali tu supaya anak dia. Ali tu anak dara. Jadi anak dara ni supaya anak. Jadi ayah dia ada hak terhadap anak dia lebih daripada orang lain. Pok kita katalah kadang-kadang dalam penggunaan kita, dalam penggunaan bahasa di luar bahasa Arab ni, bahasa Melayu pun luar. Innahu kana zaluman jahula. Zalum tu semua manusia ni zalim ke? Mana-mana terima taklif, hak terima amanah. Inna aradna al-amanata. Hak akhir sekali dia sebut manusia ni zalim, sangat zalim. Jadi manusia ni zalim lah kau. Apa makna zalim? Situ. Jadi serupa juga di sini. Orang kita pun ada kecek benda-benda lagu ni. Kadang-kadang hak mesra sangat tu kan mok kata kakah ni, kata dia. Aku tak kata begitu. Kakah ni, dia kata. Jadi dia kata kepada anak dia tu kakah. Kakah ni barang. Orang kata, tapi dia kata kakah ni. Dia guna kakah. Itu lagi mesra. Orang lain tak boleh kata, dia boleh kata. Kalau orang lain kata, jadi kasar lah tu. Tapi ada kalau orang tertentu guna, dia tidak kasar pula. Dia tidak kasar pula. Jadi kata dia ni dalam Hasyiah, ini adalah satu ucapan yang tidak dimaksudkan hakikatnya. Tidak dimaksudkan hakikatnya. Macam kakak saat ni maksud benda ke barang? Tak. Itu bahasa percakapan. Ataupun zalim di sini maksudnya meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya mengikut bahasa. Boleh juga zalim ni. Mana Abbas tak setuju lah. Abbas kira hak tu yang jadi bertengkar tu. Mana dia buat tu tak kena lah. Tak kena. Ini termasuklah tak kena ni, letak pada tempat dia dosa kecil ataupun perkara-perkara yang harus, yang tidak layak dengan seseorang tu. Itu orang panggil zalim lah kalau dia buat sesuatu yang tidak layak dengan dia. Jadi mereka ceritanya takkanlah Ali itu seorang yang zalim. Kita nak pakai dengan arti zalim kejam tu, takkanlah lagu tu. Dan Abbas pula takkanlah menjadi zalim dengan sebab dia kata zalim kepada Ali itu, kata dia. Dengan sebab itu kena takwil. Sebahagian ulama mentakwilkan begini, huna muqaddar, ai hadza zalim illam yunsif. Si zalim ni mana kalau dia tidak berlaku adil, au kazalim, kazalim seperti zalim. Dia takwil ni, ulama takwil ni. Sebab tak sedap kan bunyi tu. Jadi takwil tidak sampai tolak ataupun sampai kata hadis ini maudhu'. Itu cara kita. Qala al-Maziri, Maziri berkata lafaz ini tidak layak dengan Abbas. Nak kata gitu, takkanlah. Ni Maziri kata, kena perhati. Takkanlah Ali tu gitu supaya Abbas tu kata fahuwa sahwun minar ruwat. Ni Maziri kata, ni seorang ulama, dia kata ini kesilapan tersasul perawi ni. Abbas tak kata lagu tu. Ini termasuk dalam tasarruf perawi.
sampai jadi perkataan zalim ditubik sini ni. Sebenarnya Abbas tak kata sampai gitu mo. Lagu lain maksud dia kata tu. Jadi sahwa minar ruwat wa in kana la budda min sihhatihi. Kalau kita nak kata hak ni betul lah sepuasa, makna tak ada keliru perawi gapo. Kita kena takwil lah kata dia. Mana Abbas tu tidak percaya, tidak beriktikad mengikut hak zahir dia tu, tapi dia nak mubalaghah fi zajri wa rad'an lima ya'taqid annahu mukhti, dan dia kerana dia nak menyatakan sangat bahawa Ali ni salah dalam bab ni. Sebab itu khalifah ke sahabat-sahabat lain kau tak ada bantah sebab faham bahasa tu guna. Apa demo kata zalimnya ke dia? Takut demo zalim. Tak kena je. Demo kata dia tak kena, takut demo tu tak kena. Tak ada siapa. Sayyidina Umar pun tak kata, Sayyidina Uthman pun tak kata, Sa'ad pun tak kata, senyap. Makna dia faham Abbas guna perkataan ini bukan dengan makna hak asal dia. Sedangkan mana sahabat-sahabat ini dia sangat jaga sangat, kalau benda mungkar dia akan tegur, tak kira siapa. Ini semua kerana mereka faham berdasarkan qarinatil hal bahawa Abbas tidak maksudkan makna hak sebenar. Situ. Yang ketiga, dua tadi kan. Yang ketiganya orang Syiah kata sebab maudhu' ni, dia kata di sini istabba, mereka saling maki-memaki. Ini tak sesuai dengan Sayyidina Ali. Dia kata dia tengok orang ahli sunnah reka hadis ini. Padahal istabba tu tidak semestinya maknanya maki-memaki. Tadi kita terjemah tadi lagu lain, sehingga mereka saling mengatai terhadap satu sama lain. Hak ni kata gini, ni kata gini. Tidak semesti maki-maki. Istabba, yakni kerah dalam percakapannya dan mengucapkan ucapan yang kasar lah. Gitu kata Kirmani. Lepas tu kita tengok ni. Ni kadang-kadang orang tidak faham ni kata apa yang kita kalau kita tak boleh nak terima sesuatu hadis walaupun dalam Bukhari, kita boleh singkirkan, kita boleh ketepikan. Setengah orang dia tak terima. Ni kita tengok dalam hasyiah dia ada sebut. Dia kata wa qad hamala hadha al-ma'na wa idhan saddat turuq ta'wilha nasabna al-kadhib ila ruwatiha. Kalau tak ada jalan nak takwil, kata dia, kita akan kata perawi-perawinya itu berdusta walaupun tidak diketahui sebagai pendusta ataupun tersalah. Qala wa qad hamala hadha al-ma'na ba'd an-nas. Ini mendorong sebahagian orang. Wa qad hamala hadha al-ma'na ba'd an-nas. Ni ba'd an-nas, ba'd al-ulama. Mana sampai dia buang hadis lafaz ini daripada nuskhahnya. Lafaz zalim tak ada, kata dia, daripada nuskhahnya. Kerana nak jaga daripada menyabitkan benda yang seumpama inilah dalam kitab. Wala'alla hamlal wahmi wala'allahu hamalal wahma ala ruwati. Boleh jadi juga dia anggap ini waham perawi. Waham ni boleh berlaku. Jadi kita boleh buat benda yang seumpama ini sekiranya tak boleh nak takwil. Ada ulama yang kata begitu. Jadi cerita ni lagu mana? Cerita ni setengah orang tidak faham. Ni hak Syiah lagi. Dia kata hak yang keempatnya hadis ni tidak sahih, Pak. Dah kalau kita terimalah zaman Sayyidina Abu Bakar tu, Sayyidina Abu Bakar royak dah. Ni inna la nurah ma tarakna sadaqah. Apa yang kami tinggal jadi sedekah. Tidak diwarisi apa yang kami tinggal. Sayyidina Abu Bakar royak dah kan dulu. Apa yang dia ni tak faham lagi ni, bahas lagi ni. Depan Sayyidina Umar ni. Nak minta pesaka lagi kau? Kalau kita terima hak tu betul, kata dia, apa ada pula ni? Ini menunjukkan bahawa orang ahli sunnah ni nak merendah-rendahkan Sayyidina Ali. Mana Sayyidina Ali ni jenis tamak sangat. Tak padan dengan pergi mengadak Sayyidina Abu Bakar dulu, minta Sayyidina Abu Bakar tak lulus. Bila Sayyidina Umar naik, dia pergi menuntut dengan Sayyidina Umar pula. Maknanya teruk sangat Ali. Dia tak faham. Oh, ni cerita gol lain ni. Cerita gol lain.
Hak ni rekah ceritanya. Nabi SAW bila meninggal dunia tu, hak dia tu, hak harta faid dia tu, hak khusus untuk dia tu, hak tu dia buat belanja untuk ahli keluarga dia. Buat belanja untuk ahli keluarga dia. Lepas tu hak selebih daripada tu, lebih daripada keperluan ahli keluarga dia, dia bagi untuk orang ramai. Gitulah semasa ayat dia. Lepas pada tu dia kata dah, dia tak ada pesaka kalau dia mati. Bukan dia saja, nabi-nabi lain pun lagu tu juga. Dia kata dah. Lepas pada tu Abbas dengan Fatimah pergi menuntut pesaka. Jadi kebanyakan ulama mengatakan dia tidak tahu bahawa Nabi ni tidak dipesakai. Bila Sayyidina Abu Bakar royak hadis ni, dia pun tahu, senyap, habis cerita. Sayyidina Abu Bakar pun buat lagu tu juga. Uruskan harta itu seperti Nabi juga. Mana dia bagi kepada isteri-isteri Nabi, anak cucu Nabi, keluarga Nabi, dia bagi gitu. Mana bukan bagi milik. Hak tu diselia oleh kerajaan. Dijaga oleh kerajaan. Lepas pada tu hak lebih daripada tu bagi sebab Nabi dulu lah. Gitu. Bila Sayyidina Umar naik, Demon ni pergi menuntut ni kepada dia. Cerita lain ni menuntut untuk menguruskan harta itu untuk menjadi mutawali. Maknanya sebelum pada tu, zaman Sayyidina Abu Bakar, walaupun dia tidak bagi pesaka, tapi dia menjadikan Ali dan Abbas sebagai mutawali, yakni pengurus, penjaga harta itu. Yakni untuk nak bagi kepada sanak saudara dia, anak beranak dia, demon ni lah baginya. Sayyidina Abu Bakar buat gitu dah. Jadi di zaman Sayyidina Umar ni hak pergi ni, demo dua orang ni buat tak senang. Dia nak sah je. Biar seorang, kepala je. Ni dua kepala. Nak bagi. Jadi Sayyidina Ali minta biar wig dia lah senang. Biar dia urus semua. Abbas nak biar wig dia, biar dia urus semua. Gitu. Sayyidina Umar tak sewi. Ni jadi bertengkar ni. Sayyidina Umar tak sewi. Hak molek dah hak sepuluh dulu tu. Sebab Nabi buat, aku pun lagu tu juga, kata dia. Bahkan kalau kita tengok hadis ni dalam riwayat yang lain, seperti Anas sebut tadi, dalam riwayat ni Sayyidina Umar kata di zaman dia, mana Sayyidina Umar kata tak bui lagi, demon ni menguruskan harta ni, dua orang ni. Siapa di zaman Sayyidina Umar 2 tahun, Sayyidina Umar duduk buat lagu tu lagi. Lepas tu demon ni pun minta. Dua orang ni. Apabila hak ni hak terang di sini adalah hadis ni. Bila minta, Sayyidina Umar pun bagi. Ada mau dua ni jadi mutawali. Lepas tu mari jumpa pula. Nak sorang-sorang. Sorang-sorang. Sayyidina Umar tak sewi lah. Dia kata molek dah lagu tu, kalau demo tak boleh urus, buat bagi kat aku semula. Serah kat aku, biar aku uruskan. Senang. Jadi maknanya di sini berlaku pertengkaran. Di sini berlaku pertengkaran. Jadi makna pertengkaran ini tak molek laku mana-mana pun. Hak tu Imam Bukhari naknya. Dan benda yang tidak molek ni kadang-kadang berlaku ni, walaupun dari segi zahirnya tidak molek, berlaku juga kepada sahabat-sahabat. Banyak berlaku kepada sahabat. Misalnya cerah. Sahabat tak aja cerah. Sayyidina Umar sendiri bercerah. Berapa orang bini dia cerah. Jadi kalau kira dari satu segi, cerah tu nampak tak molek kan? Tapi hak tak molek tu tak mungkin kan berlaku daripada sahabat. Boleh berlaku. Misalnya cerah. Begitu juga dalam khilaf ataupun bertengkar dalam masalah harta benda, boleh berlaku. Walaupun maksud dia ni bukan nak ambil ke dia, cuma untuk memudahkan kerja. Dia berasa payah. Berasa payah. Masing-masing tu berasa payah. Kalau ada seorang uruskan, mudah. Jadi sekadar itulah. Dan kita pun percaya gitulah. Tidak maksud kalau boleh ke dia, dia pegang kan, maknanya bebaslah dia. Nak ambil ke dia sebanyak mana. Tidak gitu. Hanya untuk memudahkan kerja. Tapi kalau pemimpin tu mana fikir, pemimpin agung tu fikir, memang patut dibagi dua. Bagi dua lah, malah terima lah lagu tu. Misalnya di tempat kita ni, suatu ketika timbalan menteri besar dua, ada ketikanya sah. Dah kalau fikir molek dua nak jaga hak ni, kata sebab keluarga dia hak lain,
Hak ni keluarga hak lain. Nak jaga kedua tu pilih seorang-seorang. Tak molek. Jadi hak ni terpulang kepada pemerintah agung. Jadi bila dia fikir molek buat lagu tu, bagi dua, sebab harta ni pun banyak, keluarga ni pun besar. Jadi sebahagiannya kalau Abbas uruskan molek lah. Ni nak suruh gitu. Jadi Sayyidina Umar tak seterima. Tak seterima. Hak ni sebenarnya untuk menjadi pengurus tunggal. Hak tu dia tak seterima. Bukan nak pergi minta pesaka pula. Selesai dah masalah pesaka tu. Tidak pesaka dah ni. Ni nak urus harta tu. Harta faid. Jadi Sayyidina Umar tak jadi gitu takut-takut keliru kemudian. Jadi ingat hak ni harta keluarga pula. Sebab tu dia tak sebui. Dia nak dua gitu je. Dah betul-betul buat supaya Nabi dan di bawah kawalan dia. Takut-takut nanti orang ingat ini pesaka Nabi pula. Keliru kepada orang kemudian pula. Jadi dia sentiasa jaga ni supaya tidak keliru. Dan setara tu je sebagai mutawali. Nak jadi mutawali tunggal pun dia tak bagi. Kalau tak saya juga supaya dia bagi dah dulu, serah balik ke dia. Biar akulah jadi urus. Mu tak payah mikir, tak payah susah payah dah kamu berdua ni. Gitu ceritanya. Bukan maknanya masalah menuntut pesaka pula ni tak ada. Tu selesai dah. Kemudian itulah. Dan daripada sinilah ulama-ulama kita mengatakan hadis la nurah ma tarakna sadaqah tu hadis mutawatir. Sebab apa? Sahabat-sahabat besar ni di sini disebut dia sikit lah. Ada lagi di tempat lain disebut ramai lagi. Semuanya mengaku tahu. Mengaku lagu tu dia kira tahu dah tu. Mana ramai ni sahabat-sahabat ini meriwayatkan hadis ini dan terima hadis ini. Maka hadis ini jadi mutawatir. Sekat tu dah. Wallahu a'lam wa alhamdulillah.